أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر بالخير يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pagi ni kita masih lagi boleh meneruskan lagi kuliah kita. Pagi ni masih lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita bangun daripada tidur, solat subuh, dan mari sama-sama kita dengarkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini memberi manfaat kepada semua muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita buka kuliah kita dengan kitab Al-Fatihah. Serta kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa kepada ayahanda tercinta saya, arwah Haji Azmi bin Muhsin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kuliah kita pada pagi yang mulia ini dan memberikan pada kita iman dan juga Islam, insya-Allah. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertemuan kita dalam majlis ilmu yang disebut oleh Nabi, yakni sebagai Raudatul Jannah. Raudatul Jannah ini maksudnya apa? Raudatul Jannah ini bermaksud taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Raudatul Jannah. Alhamdulillah, hari ini Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah masih lagi beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkongsi ilmu dan sama-sama untuk mendapatkan ilmu pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Tuan-puan, sebagaimana Nabi kata, bila mana kita dalam majlis ilmu ataupun disebut sebagai Raudatul Jannah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan bila mana kita dalam majlis ilmu, kita banyak berdoa ke atas kita banyak berdoa dan kita banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima segala ibadah kita, Allah terima segala doa kita, dan Allah memakbulkan segala doa dan permintaan kita, insya-Allah. Muslimin yang muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara nikmat terbesar dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman dan juga Islam. Kerana dengan Islam adalah agama yang diterima, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tidak ada nikmat lain dan tidak ada nikmat yang paling terbesar dari sisi Allah melainkan nikmat iman dan juga Islam. Ya, oleh itu bila sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dilahirkan sebagai Islam, kita dibesarkan sebagai Islam, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, insya-Allah. Tuan-puan, hanya dengan Islam itulah seseorang hamba itu berjaya di dunia dan juga di akhirat, serta selamat di dunia dan juga di akhirat. Hanya dengan Islam, hanya dengan Islam. Tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-19. Surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam ni maksudnya apa? Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanyalah agama Islam semata-mata. Ya, oleh itu marilah sama-sama kita meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersungguh-sungguh kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Serta bersyukurlah bila mana, ya, kita ini dilahirkan sebagai Islam, dibesarkan sebagai Islam, mudah-mudahan kita mati dalam Islam. Tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu di antara nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketahuilah bahawasanya bila mana kita ni dipilih oleh Allah untuk menjadi sebagai seorang Islam, ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita ni dilahirkan sebagai Islam, dibesarkan sebagai Islam. Ya, bila kita mati dalam Islam, mudah-mudahan tempat kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah. Dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengokkan hari ini, ya, kita menyambut Hari Raya Haidil Adha, ya. Insya-Allah hari ini adalah hari raya yang kedua. Kalau kita tengok, ya, semalam banyak, ya, banyak surau yang buat korban. Dan hari ini juga, ya, banyak lagi surau dan masjid yang buat korban. Banyak. Kalau kita tahulah bahawasanya korban itu salah satu daripada sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikan oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yakni Allah kata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Allah suruh kita baca dan Allah suruh kita kaji apa ini yang ada dalam Al-Quran. Ya, Allah kata baca untuk kau kenali siapa Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Kemudian tugas kita pada hari ini, tuan-puan, ya, tugas kita pada hari ini bukan sahaja kita dengar ilmu ni untuk kita dapatkan ilmu semata-mata, tapi tugas kita pada pagi yang mulia ini adalah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama, ya, ulama kata barang siapa yang beribadat tanpa kenal Allah, barang siapa yang beribadat tanpa kenal Allah, maka ibadatnya hanyalah menjadi adat semata-mata, bukan ibadat. Kerana tujuan kita, ya, tujuan kita beribadat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seulang sekali lagi sebagaimana kata ulama, ya, barang siapa yang beribadat tanpa dikenal Allah, ya, dia beribadat tapi dia tak kenal Allah, ya, maksudnya dia bukan dia bukan orang Islam. Kalau kita orang Islam, bila mana kita buat ibadat, kita dapat pahala. Tapi bila kita orang bukan Islam, ya, dia buat segala kebaikan, dia bersedekah, ya, dia buat baik, berproses ilmu dan sebagainya, maka itu tidak dikira sebagai ibadat. Itu adalah menjadi adat semata-mata. Maksudnya dia tak dapat pahala. Ya, orang bukan Islam, dia buat segala kebaikan, dia tak dapat pahala. Tapi bila mana kita ni dipilih oleh Allah menjadi seorang Islam, jadi apa yang kita buat mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ulama kata barang siapa yang beribadat tanpa kenal Allah, maka ibadatnya hanyalah menjadi adat semata-mata, bukan ibadat. Kerana tujuan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Kerana tujuan kita beribadat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi bila mana kita buat satu kebaikan, kita niat lillahi taala, aku dengar ilmu pada pagi ni lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Ya, aku bangun pagi ni solat subuh kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia yang lain. Ya, bukan kerana manusia yang lain. Ya, tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita sebut, ya, bila kita sebut tentang bila mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bukan kerana yang lain, ya, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kata apa? Akhawfu ma akhafu alaikum syirku al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirku al-asghar? Qala ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala lahum yawma yujazi al-ibadi bil a'malihim.
izhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzur hal tajiduna indahu khaira. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Yang sangat saya khawatir ke atas kamu ialah syirik yang terkecil. Syirik kecil tu apa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, syirik kecil itu adalah riak. Bila mana, yang Nabi kata, bila mana seseorang hamba Allah itu riak, pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti, Allah akan berkata kepada orang yang riak di atas muka bumi, dia buat segala kebaikan. Riak tu maksudnya apa? Riak tu maksudnya bila dia buat segala kebaikan, dia bukan buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan buat kerana Allah, tetapi dia buat kerana manusia. Contoh pada pagi ni, hari ni dia nak sembelih lembu. Hari ni dia nak tolong lapar, tapi dia buat tu bukan kerana Allah, bukan kerana Allah. Maka benda tu tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tu kerana riak. Kerana apa? Kerana dia nak mendapatkan pujian daripada manusia, kerana dia nak mendapatkan perhargaan daripada manusia. Itu riak. Dia buat satu tu untuk manusia pandang, untuk manusia puji. Itu riak. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang riak ini pada hari pembalasan nanti, Allah akan berkata kepada mereka, pergilah kepada orang yang kamu riak atas dunia tu. Pergilah kepada orang yang kamu beramal kerana mereka di atas dunia, dan tengok dekat sana agak-agak apa yang kamu dapat, kebaikan apa yang kamu dapat daripada mereka. Allahu Akbar. Berbeza dengan orang yang bila mana kita beribadat lillahi ta'ala, kita beribadat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mendapat pahala dari si Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Tetapi orang yang riak ini, bila dia meninggal dunia, bila dia mati nanti pada akhirat nanti, Allah akan campakkan amalan itu kepada mereka. Allah akan campakkan amalan tu. Allah kata apa? Kau pergi pada orang yang kau riak dekat dunia dulu, yang kau buat segala kebaikan kerana mereka, yang kau buat segala kebaikan untuk mereka hargai engkau, yang kau buat segala kebaikan untuk mereka puji engkau, kau pergi pada mereka. Tengok sama ada mereka itu boleh beri kebaikan ke tidak kepada engkau. Allah kata macam tu pada orang yang riak, tuan-puan. Allah kata begitu pada orang yang riak. Sebab itu bila mana kita buat satu kebaikan, niat dalam hati, ya Allah, aku sedekah ni lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tolong orang ni lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23, Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila amiluna min amalin faj'alnahu habba'an mansura. Yakni Allah SWT berfirman, dan kami periksa semua amalan perbuatan mereka, lalu kami jadikan debu yang berhambaran, dan kami jadikan debu yang bertebangan. Itu maksudnya. Ya Allah kata, kami periksa semua amalan mereka. Allah periksa setiap amalan kita, tuan-puan. Salat kita, mengaji kita, sedekah kita, kebaikan kita, kebajikan, apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah SWT ni, Allah periksa satu persatu. Sama ada kalau kita ada riak dalam hati kita, maka segala kebaikan yang kita buat pada hari itu, segala amalan yang kita buat, maka tidak diterima dan tidak dipandang oleh Allah SWT. Allah tak pandang, Allah tak terima. Jadi Allah delete. Yang mana yang Allah terima lillahi ta'ala, Allah tengok okey, dia ikhlas lillahi ta'ala, dia buat segala ibadat ni kerana aku, bukan kerana orang lain. Jadi itu yang Allah terima. Jadi bila mana Allah tengok, oh ini ada riak dalam hati dia, walaupun secebis kuman, maka tidak dipandang dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Dan kami periksa semua amalan kamu, lalu kami jadikan debu yang bertebangan. Okey, debu yang bertebang je, tak ada apa-apa pun, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan, setiap kebaikan apa yang kita nak lakukan, setiap kebajikan yang kita nak lakukan, setiap apa yang kita nak lakukan dalam hidup kita, niatlah lillahi ta'ala. Yang mudah-mudahan setiap amalan kita dipandang dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, serta mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sebab itulah kita dimasukkan oleh syurga, ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa tiga perkara yang barang siapa yang mempunyai dalam diri dia, dia akan merasai halawatul iman.
yakni hadis daripada Bukhari dan Muslim ini mengatakan bahawa 3 perkara ini barang siapa yang ada dalam diri seseorang, 3 perkara ini barang siapa 3 perkara ini yang ada dalam diri kita, maka kita akan merasai halawatul iman. Halawatul iman ini maksudnya apa? Halawatul iman ini bermaksud kemanisan iman. Kita akan merasai kemanisan iman. Macam mana? Apa 3 perkara ini? Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasul orang yang paling kita cintai. Maksudnya kita mencintai Allah dan Rasul. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Allah dan Rasul kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita akan merasai kemanisan iman. Bila mana tuan-puan kita jadikan Allah yang paling utama. Contoh bila mana kita dalam kesibukan, kita tetap menunaikan solat. Kita tahu kalau aku tinggal solat ni, maknanya aku tak sayang Allah. Maknanya aku tak bermakna aku ni tak sayang agama aku sendiri. Jadi kita cepat-cepat kita solat. Jadi kita tidak akan meninggalkan solat. Itu maksudnya bila mana kita utamakan Allah. Itu bermakna kita utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah kita jadikan Allah dan Rasul itu adalah orang yang paling kita cintai, lebih daripada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita nak merasai kemanisan iman, bagaimana kita nak merasai halawatul iman adalah dengan cara mencintai seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang mak dan ayah kita kerana Allah. Kita reda bila mana Allah uji kita kehilangan mak dan ayah kita. Kita reda. Kita apa? Setiap orang itu bila dilahirkan pasti akan mati. Ada orang jodoh dia dengan siapa, mati dia bila. Kita reda apa yang Allah tentukan kepada kita. Kemudian bagaimana kita nak merasai kemanisan iman? Kita mencintai seseorang itu kerana Allah. Kita sayang mak ayah kita kerana Allah. Kita sayang suami kita kerana Allah. Kita sayang sahabat-sahabat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Maksudnya bukan kita sayang seseorang itu kerana harta dia, bukan kita sayang seseorang itu kerana kecantikan dia, bukan kita sayang seseorang itu kerana sesuatu kebaikan yang ada pada dia, bukan. Bila mana kita ni mencintai seseorang lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, kita akan rasa redha, kita akan rasa alhamdulillah, kita akan rasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita akan rasa, aku sayang anak aku ni kerana Allah Ta'ala. Aku sayang suami aku, sahabat-sahabat aku ni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Bukan kerana orang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita nak merasai kemanisan iman. Bagaimana kita nak merasai kemanisan iman. Yang ketiga adalah benci kepada kekufuran, sebagaimana kita benci dicampakkan ke dalam api neraka. Kita benci kepada kekufuran, contohnya kita benci nak melakukan maksiat, kita benci nak melakukan zina. Kita maksudnya bila kita nampak zina depan mata, kita nampak maksiat depan mata kita, kita benci, kita tak nak tengok benda-benda macam tu, kita tak nak pandang, kita tak nak tengok pun. Itu maksudnya bagaimana kita nak merasai kemanisan iman. Kita benci kepada kekufuran. Kita benci bagaimana andai kata Allah campakkan kita ke dalam api neraka, kita benci, kita takut. Itu maksudnya. InsyaAllah kita akan merasai halawatul iman. Kemudian tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat 107 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kepada kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan lil alamin ini ditujukan kepada siapa tuan-puan? Rahmatan lil alamin ini tidak ditujukan kepada sesiapa, melainkan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin ini ditujukan kepada hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata, bukan kepada orang lain, bukan kepada datuk dan datin, bukan kepada Tan Sri ke Puan Sri ke, bukan kepada pembesar-pembesar kita, bukan. Rahmatan lil alamin ini yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi sekalian alam, yakni merupakan kepada siapa?
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi sekalian alam, yang memberikan rahmat kepada sekalian alam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila mana ada yang tanya, Ustazah, ya, apakah bukti bahawasanya rahmatan lil alamin ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kenapa rahmatan lil alamin ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Kalau kita tengok tuan-puan, ya, kalau kita tengok, kita berbalik-balik kepada, ya, bagaimana Allah SWT berfirman. Allah kata apa? Okay, rahmatan lil alamin ini aku tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ada dalam surah Toha dan ada dalam surah Yasin. Sebab itu kalau kita pernah berselawat, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, surah Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini rahmatan lil alamin ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya ada dalam surah Toha dan surah Yasin. Ada dalam surah Toha dan surah Yasin. Ini Allah tak bagi rahmatan lil alamin ini kepada manusia-manusia lain. Allah bagi kepada Nabi. Sebab Nabi seorang yang maksum, tuan-puan. Nabi tidak ada dosa macam kita. Ya, kita ni ada dosa. Ya, kita ni ada dosa, kita ni ada pahala. Ya, kalau kita tengok rangkaian iman, kalau kita tengok rangkaian iman, tuan-puan, kita ni sebagai manusia, iman kita ni kadang-kadang, tuan-puan, kadang-kadang kejap naik, kadang-kadang kejap turun. Bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, time tu lah iman kita naik, time tu lah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita naik. Kadang-kadang bila kita leka, ya, bila kita leka, maka iman kita turun, hura-huri dan sebagainya, kan? Kita leka. Sebab itu iman manusia ni kejap naik, kejap turun. Tak layak untuk digelar rahmatan lil alamin. Tapi hanya digelar rahmatan lil alamin ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kemudian kalau kita tengok iman para malaikat macam mana, tuan-puan? Iman para malaikat ni mendata, ya. Iman para malaikat ni tak naik, tak turun. Iman para malaikat ni mendata je, mendata je. Kalau kita turun naik, turun, kejap naik, kejap turun macam ombak, kan? Kejap air pasang, kejap air surut, macam tu iman kita manusia ni. Okay, malaikat mendata. Kemudian kita tengok iman para nabi. Iman para nabi ni semakin meningkat. Iman para nabi semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Dia macam ni, dia makin meningkat. Beza iman kita macam ni. Iman malaikat mendata. Iman para nabi semakin meningkat. Semakin meningkat. Sebab itu, ya, sebab itulah rahmatan lil alamin ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada orang lain, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada satu buku yang ditulis, ya, ada satu buku yang ditulis oleh Michael Hart. Ya, satu buku yang ditulis oleh Michael Hart. Buku ni sangat tebal. Buku ni sangat tebal. Buku ini, tuan-puan, dia menceritakan tentang 100 orang yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. 100 orang yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Okey, macam-macam nama ada dalam tu, 100 orang. Ya, 100 orang yang terbaik. Kemudian, ya, kemudian kalau kita nak tengok 100 orang ni, tak habis kuliah kita. Kita ambil 3 orang yang pertama, ya, kita ambil 3 orang yang pertama yang ditulis oleh Michael Hart. Ya, kata Michael Hart, ya, 3 orang yang pertama, saya pergi kepada nombor 3. Ya, yang ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Michael Hart ini seorang penulis bukan Islam, tapi dia tulis dalam buku dia 3 orang, ya, 3 orang yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Okey, dia kata kenapa Nabi Isa? Kerana dia kata Nabi Isa ni di antaranya adalah 100 orang yang terbaik, yang ni 3 orang yang terbaik dalam dia tulis tu. Kerana Nabi Isa ini merupakan anak Tuhan. Dan Michael Hart kata Nabi Isa ini mempunyai pengikut yang paling ramai. Kata Michael Hart lah, ya, Nabi Isa mempunyai ramai pengikut dia. Okey, itu yang ketiga. Kemudian kata Michael Hart lagi dalam buku dia, ya, 3 orang yang terbaik. Ini tadi nombor 3. Yang nombor 2 kata Michael Hart
Isaac Newton. Isaac Newton ni siapa? Isaac Newton ini satu seorang seorang saintis yang bukan Islam. Dia ni yang mengkaji graviti bumi. Isaac Newton ini orang yang mengkaji graviti bumi. Dia lah yang mengkaji dekat angkasa lepas. Dia ni lah yang mengkaji tentang saintis kita, bagaimana bumi kita, yang bagaimana planet ini ditentukan di atas paksi dan sebagainya, yang ada planet-planet lain dan sebagainya. Ini katanya Isaac Newton inilah orang yang terbaik nombor 2 yang ditulis oleh Michael Hart dalam buku dia. Isaac Newton ini adalah orang yang mengkaji graviti bumi. Itu adalah orang yang terbaik yang nombor 2 kata Michael Hart, dia tulis dalam buku dia. Kemudian yang paling takjub, yang paling saya takjub, yang paling saya rasa macam kagum dan terkejut, kata Michael Hart, orang yang paling terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini siapa tuan-puan? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Muhammad katanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Tuan-puan, Michael Hart ini bukan orang Islam, tetapi bila dia mengkaji, dia tulis Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini adalah orang yang paling terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang yang pertama yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling terbaik di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ni bukan orang Islam, tapi dia mengkaji rupanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini adalah orang yang paling terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia sebab apa? Dia kata apa? Dia kata walaupun Nabi Muhammad dah wafat, tapi pengikut Nabi Muhammad, yakni kita sendiri, umat Nabi Muhammad ini pergi ke Mekah dan Madinah untuk melawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Michael Hart, walaupun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini dah wafat, dah mati, dah meninggal dunia, tapi aku tengok ramai umat dia, aku tengok ramai pengikut-pengikut dia, walaupun dah mati, dah wafat, ramai pengikut-pengikut dia pergi Mekah, pergi Madinah untuk apa? Untuk menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalah nama-nama yang ditulis 100 orang tu, kalah orang-orang lain. Dia kata ramai lagi pengikut Nabi Muhammad ni daripada orang-orang lain. Ramai lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang bukan Islam tuan-puan, dia tak tahu lagi kebaikan Nabi, apa lagi kebaikan yang Nabi buat, apa lagi yang waktu Nabi hidup, apa lagi kebaikan yang Nabi buat, apa yang Nabi tolong orang dan sebagainya. Dia tak tahu lagi. Ini baru dia tahu sikit. Alangkahnya bila mana dia tahu segala kebaikan Nabi, segala apa kelebihan yang ada pada Nabi, mungkin dia akan masuk Islam. Tapi semua itu adalah adalah kata apa? Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian ada yang tanya, salah ke bila mana kita nak sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah ke? Tak salah. Tak salah kalau kita ni sambut apa birthday anak kita dengan kek bertingkat-tingkat, kan? Bila mana kalau kita sambut birthday anak kita kek bertingkat-tingkat, 3 tingkat dan sebagainya. Ini bila mana kita nak sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara apa? Dengan cara berbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbalik pada zaman jahiliah dulu, zaman bila mana Islam pada waktu itu tak di orang kata apa, tak ramai lagi, orang kata tak diisytiharkan lagi. Zaman jahiliah dulu, tuan-puan, kalau kita tengok, ramai orang yang judi, ramai orang yang minum arak. Kalau kita tengok pada waktu itu, ramai wanita pada waktu itu ditindas, dirogol, disiksa dan sebagainya. Waktu itu zaman tidak adanya Islam. Tetapi bila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Islam itu tersebar, maka kata apa? Judi, arak, penindasan terhadap wanita, semua kalau kita tengok semua tu kurang. Sebab apa? Masyhurnya Islam ni, murninya Islam ni. Sebab itu kita ni perlu bersyukur. Sebab apa? Sebab kita ni dibesarkan sebagai Islam. Kita besarkan sebagai Islam, kita lahirkan sebagai Islam. Sebab apa? Bila kita lahirkan sebagai Islam, kita dibesarkan sebagai Islam, mudah-mudahan
kita ini berbalik kepada fitrah kita menjadi orang yang baik. Kita ni, manusia ni, fitrah kita ni adalah orang yang baik. Sebab itu kenapa kita buat lara dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hasutan daripada syaitan. Sebab itu bila mana kita dilahirkan sebagai Islam, bersyukur. Sebab apa? Bila Islam ni, dia menjaga maruah, menjaga maruah wanita. Kalau kita tengok sebelum adanya Islam, wanita ini diseksa, dikeji, diroga dan sebagainya. Bila adanya Islam, wanita ini dijaga, diangkat martabat kita, wahai seorang wanita. Allah jaga, Nabi jaga kita, kemudian Allah naikkan martabat kita sebagai seorang wanita dengan tutup aurat, dengan tutup aurat, dijaga, dimuliakan, oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi jaga, Nabi pelihara kita. Kalau kita tengok akhir zaman ni tuan puan, kita sendiri kalau kita tengok, kalau kita buka TikTok kan, buka Facebook, buka Instagram dan sebagainya, kalau kita tengok banyak video-video yang mencemarkan wanita itu sendiri. Allahu Akbar. Yang mana kita ni wanita ni Allah dah pelihara kita. Adanya Islam untuk pelihara kita, iman kita, diri kita dengan tutup aurat dan sebagainya. Tapi kita sendiri yang buka aib kita dengan tergedik sana sini, dengan joget sana sini. Kita sendiri yang buka keburukan dalam diri kita. Sedangkan Islam itu menjaga batas. Kemudian bagaimana Islam itu menjaga batas, bagaimana Islam itu mengajar untuk kita menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya. Itu Islam. Tapi akhir zaman ni kita tengok ramai anak-anak muda dengan dia orang Islam, tapi kalau kita tengok diri dia ni, orang kata apa, mencemarkan agama Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita, anak-anak kita dijauhkan daripada benda-benda yang tak baik macam ni. Mudah-mudahan, insya-Allah. Kemudian, apakah sunnah Nabi Muhammad SAW yang boleh kita contohi tuan-puan? Apa dia sunnah Nabi yang boleh kita contohi? Kalau kita nak jadi macam Nabi belah dada cuci hati, kita tak mampu nak belah dada cuci hati kita. Kita buat yang paling mudah aja. Yang paling mudah apa? Di antaranya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ialah sikitnya tidur. Tapi kalau kita sikit-sikit tidur, Nabi sikitnya tidur. Ini kurangkan waktu tidur kita, banyakkan buat ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi hari ini kita hari raya yang kedua, hari raya Korban, hari raya Aidiladha, hari raya yang kedua. Ramai orang buat korban. Pergilah surau ke masjid ke, tolong orang buat korban. Sembelih lembu, lapah daging dan sebagainya. Itu salah satu daripada kata sunnah Nabi Muhammad SAW, yang di mana bila mana kita suka tolong orang. Nabi suka tolong orang lain, Nabi suka memudahkan orang lain. Itu di antara sunnah Nabi. Kemudian apa lagi yang boleh kita contohi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dengan kurangkan membawa ataupun kata apa, sikit ni sembang kita ni, kurangkan membawa. Tapi kita ni sikit-sikit membawa, sikit-sikit membawa serta benda-benda yang tidak bermanfaat. Kata apa, kata benda-benda yang tak bermanfaat, yang ni suka mengumpat, mengata dan sebagainya. Nabi bukan macam tu. Nabi tak suka nak mengatakan orang, Nabi tak suka nak membawa, Nabi tak suka nak memburuk-burukkan orang lain. Itu Nabi tak suka benda-benda macam tu. Jadi kalau kita nak mencontohi sunnah Nabi, kurangkan ataupun tinggalkan kata benda-benda yang tak baik kan. Kata apa, yang suka bersembang benda-benda yang tak baik, tinggalkan. Kurangkan ataupun kita kurangkan benda macam tu. Kemudian di antara sunnah-sunnah Nabi adalah berpuasa Isnin dan hari Khamis. Puasa sunat Isnin Khamis. Kemudian apa lagi? Kemudian buat kurban. Buat kurban juga salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, melakukan kurban. Kemudian apa lagi sunnah Nabi? Dengan memperbanyakkan baca Al-Quran. Perbanyakkan baca Al-Quran ke, baca Iqra' ke, mengaji dan sebagainya. Bila mana kita ni terlampau sibuk, contoh kita lupa nak baca Al-Quran, tengoklah Al-Quran tu. Tak mampu nak baca Al-Quran, tengoklah Al-Quran. Kalau tak mampu nak tengok Al-Quran, peganglah Al-Quran. Tak mampu nak pegang Al-Quran, apa lagi? Rabalah Al-Quran. Usaplah Al-Quran. Kalau tak mampu lagi nak baca Al-Quran. Tapi janganlah bila mana kita tahu adanya pahala kita tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran dapat pahala, pegang Al-Quran dapat pahala. Apatah lagi bila mana kita baca Al-Quran, lagi banyak pahala yang kita dapat. Lagi banyak pahala yang kita dapat. Jadi tuan-puan sampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah kita.
Di antara sunnah Nabi adalah Nabi suka bersedekah, menolong orang yang lebih susah daripada kita. Hari ni tuan-puan, kita menyambut hari korban, hari raya yang kedua. Bila mana kita ni ada lebih daging dekat surau, dekat masjid tu, sedekahlah kepada fakir miskin, sedekahlah kepada orang-orang yang lebih memerlukan daripada kita. Yang kita tahu kita ni mampu beli daging, kita mampu, tak apa, kita bagi orang yang lebih kurang daripada kita bagi. Kita ambil dah sikit je, bagi lebih-lebih tu pergi pada orang miskin, fakir miskin, orang yang kata apa, makan daging ni setahun sekali ke, seumur hidup sekali ke, kita bagi. Yang mudah-mudahan sebab itulah kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ingat tuan-puan bahawasanya bila mana kita melakukan satu ibadah itu lillahi ta'ala, kerana Allah, itulah yang Allah pandang. Bila mana kita riak, bila mana kita lakukan satu kebaikan untuk dipandang ataupun dipuji oleh manusia, maka segala ibadah yang kita lakukan, maka segala kebaikan yang kita lakukan, Allah kata apa dalam Al-Quran? Allah kata dia akan menjadi debu yang bertebaran, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita nak lakukan segala kebaikan, maka niat, aku nak sedekah hari ni, aku nak sedekah daging ni, aku nak tolong orang lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Bukan untuk orang tahu aku ni baik, bukan untuk orang tahu aku ni kaya, bukan untuk orang tahu aku ni dan sebagainya, ya. Jadi niat dalam hati kita lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, hai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau lakukan 4 perkara. Nabi beritahu kepada isterinya, wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau kerjakan 4 perkara. Yakni apa yang pertama? Yang pertama adalah khatam Al-Quran. Macam mana tuan-puan kita nak baca Al-Quran, kita nak khatamkan Al-Quran selama 1 hari. Nabi ajarkan kepada kita baca surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, baca sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sebanyak 3 kali, kita akan mendapat pahala orang yang mengkhatam Al-Quran pada hari itu. Ya, kemudian Nabi ajarkan lagi, wahai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau lakukan 4 perkara. Yang pertama tadi, khatam Al-Quran, yakni baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah menjadikan semua yakni menjadikan semua nabi memberi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Ini dengan cara apa? Dengan cara memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Banyakkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita senang-senang kalau kita senang-senang tengah buat kerja ke dan sebagainya, dalam hati tu selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tuan-puan, hari yang kita mulakan dengan selawat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita tidur malam nanti. Yang mudah-mudahan, dan mudah-mudahan bila kita banyak selawat, kita ini adalah golongan yang mudah Nabi nampak kita dekat akhirat nanti, dan Nabi akan beri syafaat kepada kita. Jadi ringan-ringankan ataupun basahkan lidah kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dikala kita dalam kesusahan, dikala kita dalam kesenangan. Bukan susah je, dalam senang pun banyakkan berselawat. Kemudian yang ketiga, sebelum kita tidur, kerjakan haji dan umrah. Macam mana kita nak kerjakan haji dan umrah dalam masa 1 hari? Nabi ajarkan kepada kita, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini, dia akan mendapat apa? Dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakan haji dan umrah. Allahu Akbar, ya. Hari ini je kita dah boleh dapat pahala haji dan umrah. Dengan cara apa? Dengan cara ucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tidur, Nabi kata menjadikan seluruh kaum muslimin dan muslimat redha kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh kaum muslimin muslimat dalam dunia ini. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila mana kita doa, kan? Bila mana kita solat, lepas kita solat kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku dan ampunilah segala dosa
muslimin muslimat yang ada dalam dunia ini. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka. Ya Allah, redhalah aku. Ya Allah, redhalah pada mereka. Ya Allah, berkatilah hidup aku. Ya Allah, berkatilah hidup mereka. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita doa macam tu pada Allah, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala yang kita buat, ya, pada hari ini, insya-Allah, ya. Oleh itu tuan-puan, yang baik itu datang pada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik itu datang pada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wassalam.